billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-An'am ayat 129. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 126. Ha? 126. 126, 127, 128. Ayat 1 dan 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Maksudnya, inilah jalan Tuhan engkau yang lurus. Telah kami huraikan tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang sentiasa mengambil pengajaran. Pengajarannya, pertama, semua ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah di dalamnya membawa kepada jalan yang lurus yang akan menyampaikan seseorang itu kepada Tuhan penciptanya. Yang kedua, sesiapa yang mengikut jalan yang lurus, sesiapa yang mengikut jalan yang lurus yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, maka hidupnya akan sentiasa tenang dan bahagia. Yang ketiga, tidak ada satu pun ayat-ayat Al-Quran melainkan semuanya jelas dan terang. Bagi mereka yang sentiasa berfikir dan mengambil pengajaran darinya. Yang keempat, hanya mereka yang tidak berfikir dan tidak ingin mengambil pengajaran sahaja akan mendakwa Al-Quran tidak jelas dan tidak sesuai untuk mereka.
Ayat 127. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Maksudnya bagi mereka, iaitu yang mengambil pengajaran, Darussalam, syurga yang penuh dengan keselamatan di sisi Tuhan mereka, dan dia adalah penolong mereka disebabkan apa yang mereka lakukan, pengajarannya. Sesiapa yang selamat akidahnya semasa di dunia daripada syirik dan amalannya daripada bid'ah, maka dia akan dibalas dengan syurga yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Yang kedua, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang tidak ada sedikit pun rasa sedih, duka cita, takut, sepanjang masa. Dan itulah kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, sesiapa yang amalannya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan amalannya soleh, maka Allah adalah penolongnya di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, sekiranya dia tidak beriman kepada Allah dan amalannya tidak soleh, maka penolongnya adalah syaitan. Okey, ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana allazi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Maksudnya, dan pada hari itu dia, iaitu Allah, menghimpunkan semua makhluknya dan berkata, wahai golongan jin dan golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan berkatalah penolong-penolong jin daripada kalangan manusia, wahai Tuhan kami, sebahagian kami telah mendapat faedah daripada sebahagian yang lain, dan kami telah, sehinggalah kami sampai kepada ajal yang engkau telah tetapkan, iaitu kematian. Maka kata Allah, nerakalah tempat kamu, kekal di dalamnya kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Tuhan engkau maha bijak lagi maha mengetahui. Pengajarannya, semua makhluk
sama ada manusia atau jin atau haiwan, akan dihimpun di satu tempat dan di satu waktu. Iaitu di padang mahsyar. Yang kedua, sesiapa yang kufur dan syirik kepada Allah akan bertambah kehinaannya di akhirat apabila kesesatan mereka diketahui oleh semua makhluk Allah. Yang ketiga, tugas utama syaitan dan iblis ialah menyesatkan manusia dan meramaikan lagi penghuni neraka. Yang ketiga, yang keempat, haram meminta pertolongan dan bantuan daripada jin. Kerana ia akan menambahkan kesombongan jin dan meninggalkan Tuhan yang sebenar yang sepatutnya diminta pertolongan. Yang keberapa? Tiga, empat? Lima. Yang kelima, jin dan manusia saling tolong menolong dalam perkara maksiat kepada Allah. Dan di akhirat mereka dicampak di satu tempat yang sama, iaitu neraka, dan kekal di dalamnya. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, ayat hari ini, ayat 21-29. Kaitan dengan ayat yang lepas. Kalau ayat yang lepas Allah beritahu jin dengan manusia bekerjasama. Jin ataupun syaitan menguasai manusia dalam perkara maksiat. Dan manusia pula mendapat faedah daripada apa? Daripada pertolongan dan bantuan jin. Maka ayat hari ini Allah nak bagi tahu manusia sesama manusia. Manusia sesama manusia tolong menolong dalam perkara kufur, syirik dan maksiat kepada Allah. Jadi kalau ayat yang lepas jin dengan manusia, ayat hari ini manusia sesama manusia.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika, dan kadzalika, demikian itulah nuwali. Dia terjemah apa? Kami jadikan pemimpin. Dia wali ni banyak terjemahannya. Boleh jadi pemimpin, boleh jadi penolong, boleh jadi pelindung. Kami jadikan, kita ambil dulu pemimpin. Ba'daz zalimin, sebahagian zalimin, orang-orang yang zalim. Ba'da, sebahagian yang lain. Bima kanu yaksibun. Ba ni dia panggil ba sababiyah, iaitu disebabkan. Kena terjemah disebabkan. Makanu, apa yang adalah mereka yaksibun, usahakan. Okey, faham tak apa maksud ayat ni? Ini yang saya terjemah ni yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Apa? Orang kufur selalu dia geng. Orang kufur? Di sini Allah tak sebut kufur, Allah sebut zalim. Kenapa Allah sebut zalim? Sebab zalim ni lebih umum. Bila sebut kufur ataupun kafir, Tak kata orang. mungkin kita rasa kita tak termasuk kita ni sebab kita orang Islam. Tapi bila sebut zalim, merangkumi semua sekali, orang kafir dan orang Islam. Okey, Allah nak bagi tahu kalau siapa yang tadabbur, yang faham ayat ni, menakutkan. Allah kata, siapa yang zalim, kami akan jadikan satu, dia zalim, maka kami akan lantik pemimpin yang zalim untuk mengawal orang yang zalim. Kenapa dia dapat pemimpin yang zalim? Sebab perbuatan zalimnya. Boleh faham? Sekarang dekat pilihan raya kan? Ya. Bila kita dapat pemimpin yang zalim, bila kita dapat pemimpin yang zalim, tadabbur ayat ni, check. Sebab apa dapat pemimpin zalim? Sebab kalau ikut ayat ni, yang memilih itu adalah yang zalim. Itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang tak akan berubah. Siapa yang zalim, Allah akan bawa orang lain akan zalim pada dia, akan mengawal dirinya. Akhirnya dia ikut arahan, dan akhirnya dia tak akan bertobat daripada kezaliman, sebab hidupnya dikelilingi oleh orang zalim. Buka surah Hud ayat 113. Surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ila allazina zalamu. Wala tarkanu, betul tak? Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumu an-nar. Nah, lagi? Wa ma lakum wa ma lakum min dunillahi awliya. Semua
Summatun la tunsarun. Okey, cuba tadabbur ayat ni. Wala tarkanu, jangan kamu tarkanu ni condong, tamilu. Jangan kamu condong ila allazina zalamu, kepada orang yang zalim ni tajuk kita. Bila zalim Allah buat apa? Allah akan jadikan hantar seorang yang zalim atau pemimpin jadi pemimpin dia ataupun jadi kawan baik dia. Akhirnya pemimpin tu ataupun kawan dia akan sentiasa galak dan suruh kawan tu buat zalim dan menggalakkan dia supaya jangan buat kebaikan. Yang ni Allah kata jangan kamu, bila Allah larang mana haram. Haram apa dia ni? Condong kepada orang yang zalim. Ini bukan buat zalim, bukan buat zalim, condong. Apa makna condong? Setuju. Dia tak ambil rasuah, tapi dia setuju dengan orang ambil rasuah. Itu condong. Ya. Antara tanda dia setuju, apa dah? Dia pangkah lah. Antara dia tanda dia setuju ialah dia tak tegur. Siapa yang, sebab tu ada kaedah nanti dulu, tak habis lagi hurai. Sabar. Man hadara wa ankara, faghaba. Man hadara wa ankara, dia ni bukan hadis, dia macam ni. Siapa yang hadir tapi dia tidak mengingkari, seolah dia setuju, dan dia adalah seolah orang yang gaib. Siapa yang tak hadir di hadapan orang buat mungkar tapi dia mengingkari daripada jauh, seolah dia hadir kat depan tu dan dia tak setuju. Faham? Ada kita duduk depan orang buat mungkar tapi kita tak tegur, seolah kita tak ada kat situ. Tapi ada orang tak ada depan tu tapi dia tegur daripada jauh, seolah dia ada depan kemungkaran tersebut. Faham tak? Tanya yang belakang. Poinnya apa? Tak penting kamu ada depan kemungkaran, yang penting kamu cegah. Kalau ada, macam ni lah, ada bersama orang zalim tapi tak cegah, sama dengan orang zalim. Kamu dengan dia 2 kali 5. Kan? Boleh? Kadang-kadang kita duduk kat rumah, kezaliman, kemungkaran tak berlaku depan kita, tapi kita call ke, kan? Kita tak hadir tapi macam kita hadir depan kemungkaran. Yalah. Okey. Allah kata jangan kamu condong kepada orang yang zalim. Tengok besarnya jenayah kezaliman. Ini bukan buat condong je, setuju je. Maka Allah bagi amaran, fatamassakumun nar, maka kelak kamu akan dibakar oleh api neraka. Sebab zalim ke sebab setuju? Sebab condong. Dan bila dibakar, wa ma lakum min dunillah awliya, bila dicampak dalam neraka, tidak ada bagi kamu penolong-penolong selain daripada Allah. Mana tak ada siapa boleh selamatkan kamu. Panggillah ketua panglima tentera ke, Firaun ke, tak ada siapa, lawyer ke, boleh. Summalah tunsarun, kemudian kamu tak akan ditolong sama sekali. Tengok Allah tadabburnya apa? Ini kepada orang yang tak buat kezaliman, hanya condong. Cuba bayangkan kalau betul-betul buat kezaliman. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah sebenarnya kegelapan hari kiamat.
Siapa yang buat zalim, dia sedang menempah hari-hari gelap di akhirat besok. Boleh faham? Ha? Okey. Zalim ni boleh berlaku dalam berbagai-bagai bentuk. Bukan soal pemimpin saja. Kita boleh zalim pada diri sendiri. Kita tak solat, kita zalim pada diri sendiri. Kita mengutuk orang, kita zalim pada diri sendiri. Kan? Jadi kalau kita mengumpat orang kan, kita zalim ke kita condong? Lebih teruk daripada ni lah. Ya ni condong. Faham tak? Kita dengan anak-anak, kita tak bagi didikan Islam, kita zalim. Anak kita solat pun tak betul, kerja besar, jawatan besar, tapi solat pun tak betul. Sebab apa? Mak bapak tak ajar. Mak bapak zalim. Suami tak ajar isteri, suami tak benarkan isteri belajar agama, suami zalim. Isteri tak laksanakan hak suami, isteri zalim. Kita tak bagi hak pada orang bawah kita, kita zalim. Pekerja kita, staf kita, pekerja tak bagi hak kepada ketua, zalim. Jadi zalim ni sangat luas, sangat luas. Cuma yang paling zalimnya ialah, yang paling banyak akan melakukan kezaliman ialah pemimpin. Sebab apa? Di bawah dia ada pengikut rakyat yang sangat ramai. Semua akan tuntut. Okey. Jadi di akhirat besok, mak bapak yang tak ajar anak saya yang solat semua tu akan tanggung dosa anak-anak. Ayalah. Tak ada satu pun dosa yang dilakukan oleh seseorang, walaupun sebesar zarrah, melainkan akan dihisab dan akan dibalas. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Ustaz, ada ayat lain yang kata kita tak akan tanggung dosa orang lain, macam mana? Tak. Dosa kita apa dia? Dosa kita tak ajar anak solat. Dosa kita tak tegur anak buka aurat. Itu dosa kita. Buka aurat itu dosa dia. Dosa kita tak tegur, tak bagi nasihat, biarkan. Kadang-kadang tolong beli pula pakaian. Kamu ni tak dengar larang, ambillah duit beli. Kan? Kita zalim. Kita nuwali ba'daz zalimina ba'da. Saling kerjasama. Mak dengan ayah, suami dengan isteri. Nampak tak? Benda tu berlaku tak? Itu bapak lari pada anak. Bapak lagi? Pada anak. Kan? Bapak tak jalankan tanggungjawab, lepas tangan kan? Zalim. Isteri tak jalankan tanggungjawab, zalim. Isteri tengok drama, anak pula main game kan? Kalau misalnya ibu bapa tak mengajar, tapi anak tu sendiri lepas tu dia belajar, bapa ibu ayah dia terlepas tak daripada Nasib baik. Kalau dia bertobat, lepaslah. Kalau dia tak bertobat, dia akan itu dikira dosa lah. Setiap dosa tak akan lepas kecuali dia bertaubat. Okey. Ada satu hadis Nabi kata, man a'ana zaliman, man a'ana zaliman sallatahu Allahu alaihi. Okey, cuba terjemah. Man, siapa? A'ana, menolong. Dia tak buat zalim, tapi dia tolong bantu orang. Kamu nak mencuri ke? Kamu datang pukul 3, dia tak pergi mencuri. Kamu masuk pintu belakang. Sebab tuan rumah tu biasa pintu belakang tak kunci. Dia membantu orang yang zalim. Maka apa kesannya? Sunnatullah sallatahu alaihi. Allah jadikan orang yang zalim mengawal kontrol diri dia. Faham tak? Akhirnya orang zalim biasa tak suruh benda yang baik. Tak. Jadi akhirnya dia akan buat benda yang tak baik saja, sebab yang mengarahkannya orang zalim. Itu makna sallatahu alaihi. Allah jadikan orang zalim mengawal dirinya. zalim ni maksud kita tak mencegah kemungkaran dan Ya.
Ialah termasuk bila kita tengok kemungkaran kita tak cegah, termasuk tak redha, setuju? Sebab itulah Nabi kata bila tengok kemungkaran kena cegah dengan apa? Tangan tu makna kuasa lah. Kalau tak mampu ataupun tak ada kuasa, hati dulu, lidah dulu, cakap dulu, bagi penjelasan kan. Kalau tak mampu juga, kena ada rasa benci tu. Kalau benci pun tak ada, condong. Setuju? Boleh faham tak? Saya nak ingatkan yang belajar agama ni, khususnya kadang-kadang anak kita buka aurat kan, kadang-kadang kita tak tegur, kadang-kadang kita keluar bersama. Setuju ke tak? Tak, mak bapak buat macam tu, dia setuju tak dengan perbuatan anak? Ha? Oh. Ha? Apa dia? Setujulah. Setujulah. Apa dia? Apa? Kenapa keluar? Macam mana apa? Saya nak tanya kan, ini pencuri, perompak, kita setuju tak berjalan dengan seorang perompak sebelah, kita bagi makan sama-sama, setuju tak? Setuju tak? Tapi perompak tu solat, perompak tu tutup aurat. Ya, anak kita contohlah tak solat dan buka aurat, okey tak kita makan bersama? Apa beza kita makan dengan dia dengan kita makan dengan perompak tadi? Apa beza? Perompak solat dia tutup aurat. Kenapa benci pada perompak? Kenapa benci pada perompak? Tak benci pada orang yang engkar perintah Allah. Faham tak? Anak kita bila buka aurat, dia engkar tak perintah Allah? Kenapa tak ada rasa? Kan Nabi kata kena benci dalam hati. Kalau tak ada rasa benci, tengok, kita takut bergaduh di dunia, tapi kita tak fikir anak kita akan disambar api neraka. Bahkan kita akan disambar oleh api neraka. Yang tu jarang kita fikir. Betul? Tak naklah gaduh-gaduh masuk neraka, okeylah. Seolah macam tu, betul tak? Ni contoh ni, Allah sebut tak contoh pada orang yang zalim kecuali anak? Allah sebut tak kecuali? Tak ada. Mana termasuklah zalim, contoh pada anak yang buat zalim. Sebenar sebelum kita tinggal memang dah jauh pun. Tak, sebenarnya kadang-kadang kita rasa kita tinggal, tapi kita lupa salah satu proses pendidikan. Kita baru belajar apa Nabi buat kepada Ka'ab bin Malik. Apa Nabi buat kepada Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik zalim tak? Tak zalim. Zalim sebab dia buat dosa besar. Apa dia? Maka arahan Nabi apa dah? Jangan bagi salah, jangan condong sebab dia buat dosa. Betul? Dan Nabi tak pakai teori itu. Kalau kita pulau dia semakin jauh. Tak, itu salah satu proses pendidikan. Kita kadang-kadang takut anak jauh, kita reda duduk bersama anak dalam keadaan anak sentiasa buat dosa. Betul? Tak setuju? What extent kalau kita nasihatkan anak ke ataupun mungkin orang di sekeliling kita, what extent yang macam kita rasa kita dah lepas dah bahagian kita? Macam mana? Maksudnya what extent Cakap masalah dosa yang ini dah cukup lah, dah sampai tak penat. sebab kita pun tak ada kita dosa juga Ustaz, sebab kita tak tahu, tapi mesti ada timing, mesti ada time yang macam Dia soal mencegah kemungkaran.
Tak ada penat dan letih, dan tidak ada penghujungnya. Sebab itulah Nabi Nuh berdakwah pada anaknya sampai bila? 900. Sampai bila? Atas kapal. Sampai nampak bayang anak dia, dia tetap menegur, ya bunayya irkam ma'ana. Selagi nampak muka anak dia, dia akan tegur. Jadi cegah kemungkaran tidak ada had, tidak ada penat. Saya nak tanya, orang dah tengah terbakar kan, kita bantu dia, lepas tu kita kata dah penat lah, ikut kamulah, aku dah penat. Masuk akal tak? Itu baru terbakar kat dunia. Cuma kaedah kita menegur kena pelbagai lah. Kena pelbagai. Salah satunya kita, contohlah, kadang-kadang kita tak berani buat sekarang anak, kamu buka aurat kan? Sedar tak kamu sedang lawan Tuhan? Dan Nabi kata kalau kamu nampak kemungkaran, kamu kena cegah. Paling-paling kurang kamu kena benci dalam hati. Kalau tak, iman tak ada. Itulah, benci itu iman paling-paling lemah. Kalau mak tak benci, mak tak ada iman. Mak dah solat, pergi haji, mak tak ada iman. Mak kena benci perbuatan kamu. Jadi kalau kamu nak keluar juga, keluarlah. Tapi mak tak nak keluar bersama kamu. Mak bukan benci kamu, tapi mak benci pada perbuatan mungkar kamu. Semoga dengan cara itu, satu hari dia berfikir, kenapa aku nak buat benda yang satu Allah tak suka, Rasul tak suka, mak ayah aku pun tak suka, betul tak? Dia akan berfikir. Tapi kalau kita sentiasa keluar bersama dalam keadaan macam dia akan fikir apa dah? Okey je. Mak aku okey je, bapak aku tolong beli lagi. Betul tak? Tapi saya tahu ramai tak setuju. Cuma saya nak bagi tu ni, condong. Kita tak buat. Mak semua tutup aurat lengkap, anak buka, tapi ada tak rasa condong? Okey, buatlah sesuatu untuk masa depan kita dan anak kita di akhirat. Okey. Dan kata Ibnu Abbas, iyyaka wa taqra'ul Quran wa tal'anu nafsaka. Jaga-jaga kamu daripada kamu baca Quran dan dalam masa yang sama kamu melaknat diri kamu sendiri. Saya ulang. Kata Ibn Abbas, iyyaka wa taqra'ul Quran. Jaga-jaga kamu dalam keadaan kamu baca Quran, wa tal'anu nafsaka, dan kamu melaknat diri kamu sendiri. Jadi orang tanya Ibn Abbas, macam mana tu? Aku baca Quran ni, macam mana aku melaknat diri aku? Kamu akan baca, kamu akan jumpa ayat ni. Allah kata apa? Ala la'natullahi alal kazibin. Sorry, alal zalimin. Saya tak pasti ayat apa, boleh Google, boleh cari. Semua tunjuk ke belakang. Ala la'natullahi ala zalimin. Apa dia maksud dia? Ingatlah, laknat Allah kepada, apa mana laknat? Jauh pada rahmat. Jauh daripada rahmat Allah. Ke atas siapa? Okey, kata Ibn Abbas, jaga-jaga kamu baca Quran, tapi kamu sedang melaknat diri kamu sendiri. Macam mana tu? Kata Ibn Abbas, kamu akan baca ayat ni. Laknat Allah ke atas orang yang zalim. Dan kamu adalah orang yang zalim. Makna apa? Laknat Allah ke atas kamu, sebab kamu adalah orang yang zalim. Faham tak? Boleh faham? Faham? Siapa tak tahu? Pelajar faham ke tak? Faham kan? Ayat ni dalam Quran. Ya. Ini ayat Quran. Kita baca Quran. Katalah kita orang zalim. Mungkin tak kita termasuk orang zalim? Mungkin. Sangat mungkin.
Kadang-kadang kita buat maksiat, kadang-kadang kita tak bagi hak anak, hak isteri, betul? Hak mak bapak kita. Kita tak buat baik pada mak bapak kita, tak tanya khabar, kita zalim. Kita pun baca ayat ni. Allah melaknat orang yang zalim. Sebenarnya Allah laknat siapa? Akulah yang kena baca. Aku baca tak ayat ni? Jadi kata Ibn Abbas, kamu baca ayat Quran dan sebenarnya kamu sedang melaknat diri kamu sendiri. Dan laknat tu daripada siapa? Sebab apa? Sebab kamu yang membaca adalah antara orang yang zalim. Boleh faham? Boleh faham? Sebab itulah penting baca Quran, faham. Bila faham, jumpa ayat ni, skip. Faham tak? Kalau dia tak faham, ayat ni lagi ala zalimin. Rupa-rupa aku orang yang zalim. Boleh faham? Ada soalan siapa nak pangkah tu, Ustaz tak tahu. Sebab saya rasa semua orang sama je Ustaz. Tak tahu nak pakai mana sebab semua orang sama. Manusia kan ada nafsu, nampak kuasa, nampak duit, sama je. Janji tak ada. Tak. Macam mana tu? Dia ada kaedah dalam Islam, bila semua sama, semua jahat, semua zalim, ada satu kaedah. Akhafu ad-dararaini. Kaedahnya ialah akhafu. Dararaini mudarat, semua masalah. Maka kita pilih yang paling kurang masalah. Siapa nak tahu yang mana paling kurang, PM saya. Sebab undi ada adalah rahsia. Ini kaedah Islam bagi. Ada je solusi, walaupun dia no Muslim. Tapi Ustaz, Dia kadang-kadang kita tengok no Muslim. Ada satu hadis, kadang-kadang Allah, maksud dia, kadang-kadang Allah menolong agama melalui orang yang fajir, yang jahat. Dan ada juga riwayat Allah menolong agama melalui orang kafir. Saya nak tanya, siapa yang pertahankan Nabi sepanjang Nabi berdakwah di Mekah? Siapa? Kafir ke Muslim? Kafir. Siapa yang bela Nabi Musa daripada kecil sehingga Nabi Musa besar? Firaun. Nabi tahu tak Abu Talib? Tak. Nabi tahu itu adalah Abu Talib dan orang kafir. Nabi Musa daripada kecil sampai besar, dia tahu tak? Akhirnya dia tahu. Dia tahu, tapi dia masih kat situ kan. Sehinggalah datang perintah supaya berdakwah. Okey. Ada soalan? Soalan yang selain daripada yang ada kaitan dengan pilihan raya. Sebab itulah kalau kita tengokkan sahabat-sahabat Nabi, bila start je masuk Islam, clear al-wala' dan bara'. Clear. Contohnya Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khadir daripada Ansar. Bila dia masuk Islam, dia balik rumah, terus dia beritahu isteri dia masih kafir, anak dia masih kafir, mak bapak dia masih kafir. Dia kata apa? Jangan dekat pada aku. Aku adalah agama Islam, kamu berbeza. Clear. Dia tak takut. Sebab apa? Dia lebih takut keluarga dia masuk neraka dan dia pun terlibat, dia heret sama. Faham tak? Cenderung. Dan akhirnya dengan ketegasan tu, keluarganya beriman kepada Allah. Dia kadang-kadang anak kita jadi hanyut sebab kelembutan kita, ketidaktegasan kita. Betul tak? Kita kalau bab agama kita tak tegas, tapi kalau bab akademik ke pelajaran sangat tegas. Pergi sekolah ke, buat kerja sekolah, betul tak? Sangat tuition, sangat tegas. Ayah bayar mahal-mahal ni nak ponteng pula kan.
Okey. Jadi semua kezaliman ni berpunca daripada apa? Yang kamu usahakan. Mungkin orang tanya, Ustaz, kenapa saya ni bekas setakat saya buat zalim, keliling saya adalah orang yang zalim? Jawapannya apa? Sebab kezaliman kamu. Jadi solusinya nak hilang daripada orang zalim mengawal kita, apa dia? Kita start diri kita. Tinggalkan kezaliman, bertaubat kepada Allah. Itu solusinya. Okey, kemudian ya ma'syaral jin, wahai ma'syaral jin, ma'syara ni sekalian jin, wal ins, dan manusia. Alam ya'tikum, apa dia? Alam ya'tikum, tidak datangkah kepada kamu Rasul? Rasul ni jamaah rusulun. Kalau satu apa dia? Rasul. Kalau seorang rasulun, kalau ramai rasul. Keunikan bahasa Arab kan, seorang 4 huruf, ra, sin, waw, lam. Bila menunjukkan ramai, bukan tambah perkataan, buang lagi huruf. Rasul. Ringkaskan. Jadi sebenarnya bahasa Arab mudah je, buang-buang je. Buang-buang je. Okey, tidak datangkah kepada kamu rasul-rasul, para rasul, minkum, dari kamu. Sekarang Allah bercakap dengan siapa? Allah bercakap dengan siapa ni? Manusia dan jin. Apa yang Allah kata? Sebenarnya ayat ni Allah nak mencela. Allah nak mencela manusia dan jin yang apa tadi? Yang buat zalim, yang condong pada orang yang zalim. Sebab apa? Sebab utusan mesej dakwah dah sampai tak pada mereka. Ini soalan ni. Kenapa kamu jadi zalim macam ni? Tak ada orang bagi tahu ke? Dia akan jawab apa? Tak ada tak ustaz bagi tahu macam saya bagi peringatan kan? Tak ada ke ustaz bagi tahu yang ni haram, yang ni halal, yang ni tak boleh? Maka dia akan jawab apa? Tidak adakah rasul di kalangan kamu? Okey, rasul ni utusan. Sekarang Allah bercakap dengan jin dan kalau manusia kita tahulah manusia ada rasul. Kalau jin ada rasul tak? Rasul ada, jin ada rasul tak? Mana tahu? Pernah interview jin? Apa dia? Betul, khalifah satu bab. Sebab jin pun masuk Islam sebab dengar Rasulullah baca Quran. Mana ada dalil ayat berapa? Ada je lah, surah apa? Mana boleh cakap tanpa ilmu? Sebab itulah bila dalil tak jelas, ulama beza pendapat. Ada sebahagian ulama kata ada rasul di kalangan jin. Dalilnya ayat ni. Wahai jin dan manusia, tidak datangkah kepada kamu tu jin dan manusia, rasul. Berdasarkan ayat ni ada sebahagian kecil ulama mengatakan jin pun ada rasul. Okey. Tapi pendapat paling kuat majoriti ulama disebut oleh tafsir Ibn Katsir, Tabari, majoriti ulama kata jin tak ada rasul. Sebab apa? Apa dalilnya? Nabi tak pernah sebut pun. Nabi sendiri tak pernah sebut jin tu ada rasul khas. Dan Quran pun tak pernah sebut secara jelas ada rasul di kalangan jin. Bahkan jin sendiri mendengar
Quran daripada Nabi kita SAW dan beriman, menunjukkan mereka tak ada Rasul. Lepas tu majoriti ulama kata Nabi kita Muhammad SAW adalah diutuskan untuk dalil. Oh, banyak sebut satu. Cari jangan terperangkap dengan jawapan. Apa dia? Rahmatil lil alamin. Itu baca sekerat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata pada Nabi, tidak aku utuskan engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Bila sebut sekalian alam maksud tak jin. Jadi Nabi Muhammad rasul untuk semua. Untuk semua. Apa dalil? Habis kalau ayat ni nak kata apa ni? Kalau manusia rasul, kalau jin dipanggil munzir, pemberi peringatan. Cuba buka surah Al-Ahqaf ayat 29. Apa dia? Kuat sikit. Wa iz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Okey. Tengok wa is sarafna, cuba terjemah. Dan ingatlah ketika mana sarafna kami halalkan, kami palingkan. Ada tafsir mengatakan macam mana jin boleh terfikir nak pergi dengar Quran daripada Nabi. Allah bagi ilham. Ketika mana kami halalkan kepada engkau wahai Muhammad nafaran. Nafaran ni bilangan antara 3 hingga 10. Sekumpulan daripada jin yastami'un al-Quran, mendengar Al-Quran. Falamma hadaru, maka tatkala kumpulan tu, nafaran daripada jin, kumpulan tu hadaru, menghadiri untuk mendengar Al-Quran, apa mereka kata? Qalu ansitu, mereka berkata pada sesama mereka, ansitu pada diam. Tengok, ini antara asas untuk beriman kepada Allah. Apa maksud dia bila jin kata pada semua diam? Dengarlah. Yalah, kenapa dia cakap suruh diam? Sebab dia rasa ini bukan kata-kata manusia, kata Allah yang perlu dengar, perlu rasa kebesaran Allah. Diam, jangan bercakap. Ini yang kata ahli tafsir antara sebab jin tu beriman, sebab dia rasa kebesaran Al-Quran, dia dihormat. Berapa ramai yang dengar Quran, baca Quran, tidak ada rasa hormat, maka tak dapat hidayat. Qalu ansitu, diam. Falamma qudiya, maka tatkala qudiya, mana selesai dibaca Al-Quran oleh Nabi. Masa ni Nabi sedar tak jin sedang mendengar? Nabi sedar tak? Sedar ke tak? Oh, tak tahu, tak sedar. Dalilnya surah Al-Jin ayat 1. Surah Jin ayat 1, Allah kata, ingatlah ketika mana jin sedang mendengar apa yang kamu baca. Masa tu Nabi tak sedar. Dalilnya surah Jin ayat 1. Okey? Sebab dia kata
Nabi tak tahu. Allah kata qul, katalah wahai Muhammad, uhiya, telah diwahyukan kepada aku, annahu istama'a, telah dicerita kepada aku, Allah yang cerita pada Nabi bahawa sebelum ni ada sekumpulan jin sedang mendengar bacaan aku. Mana Nabi tak tahu. Falamma qudiya, maka tatkala telah selesai Nabi baca, apa mereka buat? Mereka walau, balik kembali kepada qaumihim, kaum mereka buat apa? Jadi Munzir. Jadi ulama kata rasul bagi manusia rasul, bagi jin munzir, bukan rasul. Dalilnya ayat ni. Boleh faham? Tengok kesan Al-Quran. Sebab itulah saya selalu sebut berkali-kali, selagi mana kita tak faham Al-Quran, dia tak akan mengubah kehidupan kita, dan dia tak akan menjadikan kita orang yang terbaik, iaitu pendakwah, selagi kita tak dengar dan tak masuk Quran dalam hati. Tengok kesan Al-Quran bila masuk dalam hati jin yang asalnya kafir. Ambil masa lama tak nak berubah? Satu ayat. Dan lepas dia berubah, apa dia buat? Berdakwah. Kesan apa tu? Apa kekuatannya? Al-Quran. Yastami'un Al-Quran. Sebab itulah, selagi kita tak ada buat Al-Quran, kita belajar apa sajalah, akidah ke, tauhid ke, fiqh ke, hadis ke, dia tak ada kekuatan. Sebab semua tu kata-kata manusia, yang ni kata-kata Allah. Tengok kesan on the spot, beriman terus berdakwah, kekuatan yang luar biasa. Kita kadang-kadang kita dah dengar banyak kan, belajar pun banyak berpuluh tahun, tapi tak ada kekuatan nak cakap sepatah, walaupun kepada orang yang terdekat dengan kita. Betul? Kadang-kadang mak ayah kita pun takut nak cakap, kononnya nak jaga hati. Tapi kalau bapak kita pakai baju terbalik kan, kopiah terbalik, kita tegur tak? Ke takut dia terasa hati? Tegur tak? Mana lebih penting, kita tegur dia pakai baju terbalik dengan dia solat tak betul? Tapi yang mana kita tegur? Pakai terbalik. Pasal? Dah senang. Oh, tak melenting kan? Cuba pakai keadaan yang sama, takut terasa hati. Bapak kita pakai baju terbalik kan, aku tak nak tegur, nanti dia terasa hati. Pakai keadaan yang sama. Tak pakai kan? Anak kita pakai selipar terbalik kan, kita betul tak? Tak payah betul, sebab orang dia bukan orang apa aku tak tegur, itu lagi besar. Okey ke? Okey. Jadi jin sebagai apa? Munzir. Ni. Warna dalam bahasa Inggeris. Allah kata apa? Innama, apa ayat tu? Innama anta, tak ingat. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Nazira sama dengan munzir. Surah Al-Baqarah. Allah kata sesungguhnya kami utuskan engkau Muhammad bil haq, dengan kebenaran. Sebagai apa? Satu, basyira. Apa makna basyira? Pembawa cerita bagus. Pembawa berita gembira. Apa berita gembira? Syurga, pahala, dan itu khas untuk orang beriman. Yang kedua, nazira. Engkau tugas kedua ialah sebagai pemberi peringatan, iaitu berita yang menakutkan. Apa dia? Ancaman. Betul tak? Kita banyak bagi ancaman pada anak kita pasal masa depan di dunia. Kalau ponting kelas, tak pergi sekolah, gelap masa depan kat dunia. Tapi jarang kita inzar, bagi peringatan tentang masa depan selepas mati. Betul? Okey. Kemudian apa tugas Rasul ni? Yakusuna, mereka yakusu daripada kisah.
Kisah dah jadi bahasa Melayu. Kisah-kisah ni ceritalah. Jadi tugas Rasul ni sama ada jin ataupun manusia ialah mencerita. Dia terjemah apa tu? Menyampaikan, mencerita, mengkisahkan. Alaikum, ke atas kamu, cerita. Tapi cerita apa? Bukan sebarang cerita. Ceritanya ialah ayati, ayat-ayatku. Boleh faham? Jadi tugas utama Rasul dan juga munzir ialah cerita apa? Maknanya syarat nak cerita mesti faham lah. Jadi kalau kita tak faham Quran, macam mana kita nak cerita pasal ayat-ayat Allah? Dan wa yunzirunakum, dan mereka memberi amaran ataupun peringatan kepada kamu. Apa dia amaran ni? Amaran yang sepatutnya paling manusia takut. Apa dah? Liqa'a yaumikum, pertemuan hari kamu, iaitu hari akhirat. Betul kan? Hari yang paling menakutkan. Sekarang dalam kepala kita, apa dah hari yang paling kita menunggu-nunggu? Hari masuk syurga. Bukan 18 hari bulan. Hari mengundi kan? Hari pertukaran kerajaan. Yalah, 18 hari bulan bertukarlah kerajaan. Hari mengundi kan? 19. Sebab itulah hari ni ramai orang lupa. Walaupun orang yang lupa sebut 17 kali sehari semalam. Sebut tapi lupa. Bila dia sebut? Maliki 17 kali. Allah wajib sebut. Kalau tertinggal ayat tu, batal solat. Sebab apa? Allah nak kita sentiasa ingat. Itulah hari yang paling-paling menakutkan. Hari penentu kita ke surga ataupun ke neraka. Sebab tu Nabi kata orang yang paling cerdik di dunia siapa? Orang yang beringat. Orang yang ingat hari itu, ingat hari kematian, ingat hari akhirat. Kenapa? Dia paling cerdik. Bila dia selalu ingat pada kematian, apa dia akan buat? Dia akan tambah lagi. Tak cukup amalan ni, tambah lagi. Bila nak buat dosa, fikir, tak berbalik aku buat dosa sikit, dapat sikit, tapi dia azab sekian lama. Jadi Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak ingat, orang yang paling banyak ingat hari ini, hari akhirat, hari kematian. Yang kedua, orang yang paling baik persiapannya. Nabi tak kata paling banyak, paling baik. Ahsanu amala. Ada orang amalan paling banyak tapi semua tak betul, kan? Bid'ah kan? Ada orang tak banyak tapi amalan dia menepati sunnah. Ahsanu amala. Okey? Yuziru ni dalam bahasa Arab dia panggil inzar. Inzar. Apa makna inzar? Berterusan, sedang dilakukan. Tak, itu kalau saya tanya yunziruna fi'il mudhari' kan? Yunziruna fi'il mudhari', yakussuna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Mana proses membaca ayat Allah, memahamkan ayat Allah mesti sentiasa, tak boleh bermusim. Sama juga proses untuk mengingatkan manusia tentang hari akhirat, kena sentiasa. Cuma nak tahu apa makna inzar. Inzar ialah kita bercakap apa saja tapi ada unsur yang menakutkan. Inzar tu mesti ada unsur menakutkan. Saya bagi contoh. Kita cakap pada anak kita, solatlah. Inzar ke tak? Tak. Bila inzar? Masuk neraka. Baru inzar. Sebab tu kadang-kadang anak kita, bila kita duk selalu cakap solat-solat, dia rasa itu arahan mak dia.
Betul? Tapi kalau kita kata Tuhan yang suruh, siapa yang tak solat fawailun. Yang solat pun belum tentu betul. Fawailun kan. Kita ingatkan dengan benda yang menakutkan. Jangan cakap solat-solat saja. Contoh saya kata, kita cakap pada anak kita, pisau sepatah aja, ada tak unsur menakutkan? Tak. Ada ke tak ada? Ada. Adalah. Kita kata pisau, adalah. Sebab apa pisau tu boleh? Kita nak dia berhati-hati. Kadang-kadang kita cakap apa dia? Api sepatah aja, itu inzar. Tapi inzar tu yang menakutkan mestilah yang daripada Allah. Jangan cakap menakutkan daripada kita. Kalau kamu tak pergi sekolah, ada hantu tengah jalan, itu bukan inzar. 10 tahun anak tu tak pernah jumpa pun hantu kan. Akhirnya dia kata apa? Mak aku memang penipu. Kalau menangis, ada doktor, mak panggil doktor. Polis, tak. Polis kan. Polis. Yang Allah suruh takutkan dengan dosa, takutkan dengan azab, dia tak sebut pun. Betul tak? Akhir sekali anak kita bukan takut pada Allah, tapi takut pada manusia. Okey. Haza, ini hari kamu ini, iaitu hari pertemuan. Qalu, mereka jawab. Mereka ni siapa? Yang kufur, yang ingkar. Syahidna, kami bersaksi, ala anfusina, ke atas diri kami. Maknanya macam kalau orang yang ingkar, definisi ingkar dengan kaum dan zalim pun adalah sama kan? Kalau ingkar perintah Allah, dia memang termasuk bila Allah sebut zalim. Mereka yang ingkar pada perintah Allah kan? Semua yang buat maksiat adalah zalim. Dan zalim yang paling besar syirik kepada Allah. Dalil? Assalamualaikum, baca ayat tu. Saya suruh baca, bukan suruh buka. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Tak boleh sambung sampai ke sudah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Okey, apa maksud ni? Apa maksud? Soalan manusia, wahai manusia dan jin, yang kamu buat maksiat ni, tak ada ke rasul ke, pemberi peringatan ke, ustaz ke, bagi peringatan pada kamu, baca ayat-ayat kami? Tak ada ke? Mereka jawab apa? Syahidna ala anfusina. Maksudnya memang ada dan kami bersaksi. Diri kami sendiri bersaksi, tak payah ambil saksi lain. Nampak tak? Kenapa ada soalan dan ada jawapan ni? Apa yang Allah nak sampaikan? Masa akhirat besok, Allah kan maha adil. Jadi kita tanya sebelum dia. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, bila kamu diazab oleh Allah, aku tak pernah zalim pada kamu. Sebab itulah ada ayat kan, Allah kata apa? Wa ma kunna, surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna, tidaklah kami mu'azzibina, akan mengazab sesuatu kaum sehinggalah kami utuskan rasul kan. Jadi Allah, keadilan Allah beda. Selagi mana rasul tak diutuskan, selagi mana dakwah tak sampai, Allah tak ada azab. Bila Allah azab, Allah nak pastikan, pasal apa kamu diazab?
Rasul tak sampai ke? Ada ke? Ada, dia rasa ayat panjang. Ini sebahagian. Macam ayat ni. Betul? Dan tidaklah kami mengasihi siapa pun sebelum kami memutuskan seorang rasul yang lain. Seorang rasul untuk menjelaskan yang benar dan yang salah. Okey. Sekarang mereka yang syirik, yang buat zalim ni mengaku tak kesalahan mereka? Dan mereka salah tak Allah? Mereka salah tak takdir? Tak. Apa punca mereka salah? Wa gharrathumul hayatud dunya, dan gharrat apa dia? Gharrat telah menipu ataupun memperdayakan. Mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Mereka mengaku, inilah punca mereka zalim. Bukan sebab tak ada orang bagi peringatan. Mereka dengar dah, ustaz pun dah cakap dah banyak kali dah. Tapi mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Kenapa kehidupan dunia Allah namakan dunia? Dunia tu apa makna dia? Dekat. Makna buat hari ini dapat hari ini kan. Tapi akhirat buat hari ini, solat hari ini bila dapat? Akhir tu. Sebab tu dia panggil akhirat. Satu. Yang kedua, dunia juga makna dia hina. Ad-dunu. Dunia ni sebenarnya hina. Satu benda yang hina. Sebab tu nama dia dunia. Ingat satu kisah, Nabi pergi ke pasar, jumpa bangkai anak kambing yang cacat. Pernah dengar kisah ni? Pernah? Jadi biasa sahabat macam kita lah, bila pasar tu memang ramai orang kan, bila masjid kurang sikit. Jadi Nabi pun ambil bangkai anak kambing yang cacat. Nabi tanya sahabat, tengok cara Nabi nak mendidik sahabat dan nak bagi tahu inilah nilai dunia sebenarnya. Nabi kata, siapa nak bangkai anak kambing yang cacat ni dengan 1 ataupun 2 dirham, aku nak jual. Kita kalau ditanya pada kita, apa kita jawab? Tak nak. Sahabat kata, jangan ke 2 dinar, bagi free pun kami tak nak. Pasal apa? Bangkai anak kambing cacat. Buat apa? Makna sahabat pandang hina pada bangkai anak kambing dan cacat. Nabi kata, sebenarnya dunia yang kamu bekerja setiap hari lebih hina daripada anak kambing ni. Tapi kamu kejar. Sebab apa? Sebab kamu tertipu. Jangan salah faham. Bukan tak boleh kejar dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai matlamat hidup. Kerja pagi balik petang, cari kumpul duit, buat rumah besar, beli kereta mewah, lepas tu berjalan melancong, tengok-tengok mati tak ada amalan soleh. Amalan tak cukup. Betul? Satu hadis Nabi kata, ahli syurga, ini yang masuk syurga ni, dia akan menyesal. Dia tak akan menyesal kecuali satu keadaan saja, yang dia menyesal masa kat dunia. Apa dia? Tak tambah amal. Dalam satu masa dia tak berzikir pada Allah. Ya Allah, ruginya kalau semua masa aku semua berzikir, lagi tinggi syurga. Ya Allah, banyak tak masa kita berlalu tanpa zikir. Nanti kita akan menyesal di akhirat. Jadi saya sampaikan sekarang sebelum kita menyesal di akhirat. Jangan biarkan masa berlalu begitu saja, sembah kosong, tengok benda yang tak ada faedah, lara. Jangan. Wal asri, demi masa kan. Semua manusia rugi walaupun 1 saat. Paling-paling tak ada nak zikir apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ringan di lidah, berat pada timbangan. Ustaz, tapi bila kita berzikir bukan semestinya je ya. Kalau kita berbincang, bercakap dengan awam, dengan Allah, beriskah, itu pun kita zikir. Tak diskah pasal apa? Pasal Quran ke pasal pilihan raya? Dia macam ni, apa saja yang kita bincang, kita discuss, yang boleh mendekatkan kita pada Allah, menjadikan kita lebih beriman, lebih menambahkan amal soleh, bagus. Itu zikir juga kan? Ya.
Ya. Itu kalau Ustaz cakap tengok Kejadian orang Hmm. dan ingat pada Allah kan zikir juga kan. as long Ah, ya. as ingat kan Ustaz. Tengok tapi bertambah iman lah. Ni tengok langit. Dah tiga hari 3 malam tengok. Iman tak bertambah. Zikir, kita ingat zikir subhanallah walhamdulillah, tapi zikir tu lebih Itu daripada mulut kan, tulisan. Sebab itulah sahabat, ada seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah, bebanan tanggungjawab agama ni dah berat dah. Kena buat tu, kena buat ni. Tengok cara Nabi, cara Nabi mendidik sahabat. Cara supaya amalan agama ni menjadi mudah, ringan, seronok. Nabi kata, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Pastikan lidah kamu sentiasa basah dengan zikrullah. Ibadat lain jadi ringan. Tapi kalau lidah ni susah nak berzikir, amalan lain lagi susah. Betul tak? Zikir mudah tak? Subhanallah, itu pun tak keluar, yang lain lagi susah. Nak baca Quran lagi susah. Betul tak? Sebab itulah pengalaman, kadang-kadang Allah bagi kesenangan pada kita, mudah je nak baca Quran. Kadang-kadang 5 muka surat, mudah, lancar je. Tapi ada satu masa Allah uji kita dengan disibukkan dunia 5 hari 5 malam, satu baris pun tak baca. Betul tak? Allah uji. Siapa tu? Akulah. Okey, tertipu dengan kehidupan dunia. Apa kehidupan dunia? Siapa boleh bagi definisi dunia berdasarkan Al-Quran? Siapa tak boleh bagi tahu definisi dunia, memang dia tertipu setiap hari. Ha? Apa dia? Perhiasan. Lagi? Kita suka tak berhias rumah? Ha, tertipu lah tu. Cuba buka surah Al-Hadid ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 22. Innamal hayatud dunya 22 kan? Betul kan? Yang suatu Islam yang ditipukan. Ha? Kan kita tulis dia tak cakap. Bukan? Betul ke? Oh, bukan. Al-Hadid tu Ustaz. Ya. Ya. Ha? 20. Oh, 20. Okey, silap. Tapi dia baru sedikit Kurangkan 2. permainan dan hiburan Ya'lamu serta perhiasan dan sambil berbuka-buka. Ya'lamu annamal hayatu. Baca. Ad-dunya. Satu, la'ibun. Yang kedua, lahwun. Yang ketiga, wazinatun. Yang keempat, watafakhurun bainakum. Yang kelima, watakasurun fil amwal wal aulad. Lagi? Apa dia? Kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu. Okey. Tengok Allah kata apa? Allah mula dengan apa? I'lamu. Apa makna i'lamu? Ini fi'il apa ni? Fi'il amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Wajib tahu. Siapa tak tahu berdosa. Sebab ini perintah. Wajib kamu semua tahu apa dia? Innama, sesungguhnya kehidupan dunia itu ialah, pertama, la'ibun. Apa makna la'ibun? Permainan, main-main. Bukan sungguh-sungguh. Sebab itulah sampai satu masa Allah hancur tak dunia. Yalah, sebab dia main-main. Kalau benda ni bagus, betul, Allah akan kekalkan dunia. Yang kedua, lahwun. Lahwun apa dah?
hiburan yang melalaikan. Apa beza la'ibun dengan lahwun? Saya pernah sebut dalam kelas ni. Permainan Oh, kalau kita buat tu masa tidak mengganggu solat, maknanya betul-betul yang kebaikan. Kalau kita buat masa waktu solat macam main golf lah, Ustaz cakap tu. Kalau tak masuk waktu solat, dan itu kebaikan. Kalau Itu apa? La'ibun ke lahwun? dan pun kebaikan. Kebaikan. Tak, la'ibun ni permainan. Benda yang mensesikan. Benda yang tak ada faedah lah. Main-main. Macam budak-budak main kan, dia main-mainan, tak ada faedah pun. Lahwun, dia mungkin ada faedah, mungkin ada faedah, mungkin tak ada, tapi melalaikan. Contohlah, dia baca buku tu ada kebaikan, buku agama, ada faedah kan, tapi dia baca, masuk waktu pun dia baca lagi, itu dah lahwun, walaupun benda baik. Kalau main catur laibun, tapi bila dengar azan dia berhenti, laibun saja, bukan lahwun. Tapi kalau dia main catur sampai azan pun dia sambung, laibun walahwun. Boleh faham? Yang ketiga, perhiasan. Suka berhias, dunia lah tu kan. Suka hias apa lagi? Tengok kereta dia macam nak terbang, ada sayap kiri kanan kan. Zina. Kereta kancil je tapi dia letak logo emas kan. Dia bikin. Yalah, dia nak beli emas tak mampu, dia beli logo je. Itu zina. Kadang-kadang exhaust dia kan menggempakan satu taman. Kadang-kadang dia hias rumah tu dengan kos ribu-ribu dan masanya habis berjam-jam. Itu zina. Tapi bila solat sekejap je, penat, letih, mengantuk. Bila zikir tak sempat habis. Itulah kehidupan dunia. Yang keempat, watafakhurun, saling saling berbangga. Bangga apa? Anak pandai, rumah besar, pangkat besar, kereta mewah, CJ banyak, parti pula, kerusi banyak kan. Berbangga dengan apa saja. Kadang-kadang ustaz pun tertipu. Bangga dengan apa? Ilmu banyak, follower ramai kan, like banyak. Tafakhur, itu kehidupan dunia. Sebab tu orang beriman sentiasa rendah diri, tawaduk. Buat apa-apa kebaikan dia tak nak sebarkan, tak nak viral. Dan yang terakhir, dunia ialah takasur, suka berlomba untuk dapat banyak. Pada apa ni? Harta. Pagi, petang, siang, malam, muda sampai ketua, kumpul harta je. Dan berbangga juga dengan anak. Dua benda yang dibangga, yang banyak manusia tertipu, anak dengan harta. Jadi nak tahu dunia, inilah dunia. Okey. Jadi kenapa orang yang buat zalim walaupun dah ada peringatan? Sebab apa? Tertipu dengan dunia. Dia dalam tafsir dia kata, dunia di sini dalam ayat ni lebih khusus kepada apa? Hubbur riyasah, cinta kepimpinan. Ni ramai ni, sebab nak kuasa, sebab nak jadi pemimpin, ramai yang tinggal agama. Betul? Kadang-kadang solat lambat, kadang-kadang banyak amalan baik dia tinggal, kadang-kadang terpaksa maki orang, kadang-kadang terpaksa bongkar aib orang kan. Sebab dunia, iaitu suka pada kuasa. Kita tengoklah dalam masa 2 minggu wasyahidu, dan mereka menyaksikan ala anfusihim, ke atas diri mereka, annahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah kafir. Mereka sendiri mengaku mereka adalah kafir. Masa kat dunia mereka mengaku tak mereka kafir, mereka ni agama tak baik, tak. Tapi last kali di akhirat mereka mengaku. Itu menunjukkan apa?
Bila mereka mengaku mereka kafir, mereka zalim, kemudian Allah azab mereka, mereka rasa tak Allah zalim? Tak. Jadi sebenarnya soalan ni untuk membuktikan bahawa Allah sikit pun tak zalim. Sebab tu ada dalam satu surah, bila dicampak manusia ke dalam neraka, dia kata, ditanya pada mereka, dulu tak ada ke ustaz ke penceramah ke bagi peringatan pada kamu, benda ni salah, ambil riba tu haram, zalim, khianat pada orang tak boleh? Tak ada ke? Dia akan jawab apa? Qalu bala. Lepas tu dia salahkan siapa? Dia salahkan apa? Qalu law kunna nasma'u. Kalau dulu masa kat dunia kami dengar ni, dengar peringatan daripada Quran, daripada hadis, dan au naqilu, ataupun kami faham, kami hayati, kami amal, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, kami tak mungkin jadi ahli neraka kalau kami guna akal. Lepas tu last sekali dia kata apa? Surah apa tu? Surah Al-Mulk kat bawah. Kat bawah sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah kata apa? Fa'tarafu, lalu mereka a'tarafu, iktiraf, mengaku. Mereka mengaku dah sampai Rasul, dah sampai peringatan, dan mereka mengaku bizambihim, dengan dosa mereka. Mereka mengaku. Maka Allah kata apa? Lepas mereka mengaku, fasuhqan, celakalah kepada penghuni neraka sa'ir. Setelah mengaku, Allah tambah satu lagi azab, celakalah. Boleh? Bolehkah? Jadi nikmat tak bila kita dapat peringatan daripada Quran, daripada hadis? Tapi kalau kita dah dengar peringatan, tiba-tiba tak ikut, satu musibah besar. Okey. Kafir ni maksudnya orang Islam yang macam tak, yang menzalimi diri sendiri tak? Tak, dia bila sebut kafir, boleh tak? Mungkin tak orang Islam pun jadi orang kafir? Mungkin tak? Ha? Yang tak salat jadi kafir? Ha? Ha? Kadang-kadang dia salat pun boleh jadi terkeluar pada Islam. Bila tu? Contoh kalau dia percaya pada bomoh. Nabi kata siapa jumpa bomoh dan percaya apa saja bomoh cakap, tambah-tambah benda yang gaib, dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia solat tapi boleh jadi kafir. Orang munafik solat tak zaman Nabi? Berjihad tak? Tapi bila masuk neraka, bawah ke atas? Paling bawah. Keluar ke tak? Tapi masa kat dunia, gambaran dia orang Islam, kan? Solat pula belakang Nabi, kan? Okey. Ustaz, bila orang guna perkataan laknat dengan celaka, apa beza tu? Laknat bahasa Arab, celaka bahasa Melayu. Okey. Hari ni dapat tak peringatan? Ada tak rasa takut? Mesej dah sampai. Jangan salahkan saya di akhirat besok. Saya dah sampaikan. Ada tak orang munafik tapi dia tak perasan diri dia munafik? Ada? Ada. Umar bin Khattab. Dia orang munafik tapi dia tak rasa. Dia tak rasa diri dia munafik. Ya, munafik zaman Nabi tak rasa. Sebab tu dia tak bertobat sampai sudah. Kita pun boleh jadi munafik. Boleh? Boleh. Bahkan yang lagi baik apa? Yang dia bukan munafik tapi rasa dia munafik. Itu bagus. Dia bukan munafik, dia beriman, tapi dia rasa macam munafik. Itu bagus. Sebab tu kata Hasan Basri, siapa yang rasa dia aman daripada sifat munafik, dia munafik. Siapa yang rasa tak aman daripada sifat munafik, dia mukmin. Boleh faham tak? Ya. Jadi kita kena ada rasa tu. Takut okeylah. Umar takut tak dia jadi munafik? Takut. Tiba-tiba kita rasa macam okey, saya tak ada dah ustaz. Lepas balik Mekah ni clear.
Kosong-kosong. Beriman. Orang beriman. Apa lagi ustaz? Saya memang kaki masjid. Kelapa pergi tiap minggu. Umrah pun 3 kali dah. Tak ada. Yang munafik tu jirang saya. Okey, kita berhenti setakat ni. Kita baca sikit hadis lah. Saya rasa tinggal tak banyak dah. Boleh baca? Demi Allah, saya tidak bermaksud hendak berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. hari ini, dan percayalah saya mengharapkan Allah yang Maha Besar sentiasa melindungi saya daripada berdusta sepanjang usia yang masih ada. Ka'ab berkata, kemudian Allah yang Maha Besar memberikan ayat 117 hingga 119 surah Al-Taubah yang bermaksud, sesungguhnya Allah sudah menerima taubat Nabi, orang Muhajirin dan orang Ansar yang mengikutnya berjuang dalam masa kesungkaran selepas hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada mengikut Nabi berjuang. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Belas lagi Maha Mengasihani mereka. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka dan hati mereka juga menjadi sempit, serta mereka yakin tidak ada tempat untuk mereka lari daripada Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Okey. Laju baca macam nak. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Okey. Apa yang dia baca tu pertama, Ka'ab bin Malik berkata dia rasa inilah satu nikmat yang besar yang dia dapat daripada Allah, iaitu Allah terima taubatnya. Dan dia tahu punca dia dapat nikmat ni apa dia? Punca dia boleh dapat nikmat, Allah turun ayat sehingga cerita dia dirakam dalam Al-Quran. Puncanya ialah cakap benar. Sebab itulah kata Ka'ab bin Malik, lepas tu aku tak pernah bercakap bohong apa keadaan sekalipun. Memang orang Islam tak boleh bercakap bohong kan? Haram bercakap bohong kecuali 3 keadaan. Cuba tengok surah Al-Taubah ayat 119. Ayat 119. Nanti tengok ayat 117. Kita tengok secara ringkas daripada 117. Sebab tadi dalam buku ni, dalam hadis dia sebut ayat ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jumpa semua? Muka surat 205. Muka surat 205 surah At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah terima taubat ke atas nabi. Nabi ni nabi kita SAW. Dan sebenar bila Allah terima taubat nabi tu, mana Allah ampunkan semua dosa-dosa Nabi yang dulu dan yang akan datang, walaupun Nabi tak bertaubat. Wal muhajirin, dan Allah terima taubat orang-orang muhajirin. Wal ansar, dan orang-orang ansar. Allazina tabauhu, yang tengok kelebihan. Kelebihan muhajirin dan ansar apa dia? Mereka ikut Nabi. Itu poin penting tu. Ikut Nabi mendapat kelebihan ni. Jadi kalau kita banyak tak ikut Nabi, kita tak akan dapat kelebihan. Khususnya mereka ni muhajirin dan ansar ikut Nabi ketika mana ni? Fi sa'atil usrati, dalam keadaan apa dia usrah? Dalam keadaan sangat-sangat sukar. Kan dalam peperangan Tabuk cuaca panas, lepas tu perjalanan jauh 600 km kan, sangat-sangat mencabar, tapi mereka tetap ikut. Sengaja Allah nak uji. Sebenarnya berlaku tak peperangan Tabuk? Tak berlaku. Kalau tak berlaku, kenapa Allah suruh pergi juga? Itulah ujian. Nak tengok betul tak kamu cinta ke Allah dan Rasul. Pergi dalam keadaan sukar.
Jadi kita ni belum diuji dalam keadaan sukar. Kita hanya belajar beramal dalam keadaan senang je. Kalau itu pun kita tak buat, cuba bayangkan bila Allah uji kita ketika sukar. Kemudian mimba dimakada yaziwu qulubu fariqin minhum. Setelah apa ni Allah terima taubat? Setelah ada sebahagian sahabat yang nak condong untuk tak nak ikut peperangan, yang selain pada 3 orang ni, yang munafik tak payah kira lah. Ada sahabat yang beriman hampir-hampir tak nak pergi, tapi Allah selamatkan. Bila Allah sayang pada seseorang, Allah selamatkan dia daripada melakukan dosa. Summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat ke atas mereka. Sesungguhnya Allah dengan mereka Raufur Rahim. Ayat 118. Wa alas salasah, dalam banyak-banyak Muhajirin Ansar, ayat ni Allah sebut khusus 3 orang. Ini istimewa ni. Kisah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian seorang lagi siapa? Mararah. Oh, satu nikmat, satu nikmat. Kisah 3 orang ni Allah sebut, Allah rakam dalam Quran, dan Allah mengatakan Allah terima taubat mereka. Allazina khulifu, yang mereka ni ditangguhkan hukuman. Ditangguhkan hukuman bila mereka mengaku depan Nabi, mereka sengaja tak nak pergi berperang. Nabi kata tunggu keputusan. Ada pun orang munafik, Nabi bebaskan. Kemudian hatta iza daqat alimul ard, sehingga bumi itu menjadi sempit kepada 3 orang, sedangkan bumi itu rahubat. Faham? Kita, taman kita besar, rumah kita besar, tapi kalau semua tak bercakap dengan kita, satu taman tak bercakap, suami tak bercakap, kita rasa macam sempit je. Wa daqat alim anfusuhum, dan sempit diri mereka. Wa zannu, dan mereka yakin la malja'a, tidak ada jalan keluar daripada Allah, tidak boleh lari daripada Allah. Kalau lari daripada Allah, lagi besar musibah. Illa ilaih, melainkan hanya kepada Allah juga. Summa taba alaihim, lalu Allah buka pintu taubat pada mereka supaya mereka bertaubat. Innallaha wat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Akhirnya 119. Ini punca ni, kelebihan yang 3 orang dapat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kamu bersama orang yang benar. Benar dari segi apa? Cakap. Bila bercakap jangan bawa. Allah kata hendaklah kamu jadi macam orang yang sentiasa benar, seperti 3 orang ni. Sebab 3 orang ni bercakap benarlah, dapat anugerah yang besar ni. Kadang-kadang bukan percakapan yang bohong tu, tapi amalan kita. Amalan kita kan, amalan kita menyanggahi apa yang Nabi buat. Sebenarnya kita berdusta dalam bentuk amalan. Nabi cakap A, kita buat B, itu pun juga berdusta. Okey, sambung baca. Ka'ab berkata, demi Allah, sejak saya menerima petunjuk Allah supaya masuk Islam, Allah tidak mengurniakan kepada saya nikmat yang lebih besar ke dalam jiwa saya, melebihi kata-kata benar yang saya sampaikan kepada Rasulullah, sebab saya sallallahu alaihi wasallam berdusta kepada beliau. Sekiranya saya berbuat demikian, tentulah saya akan binasa sebagaimana yang dialami oleh orang yang berdusta. Allah menyebut perihal orang yang berdusta itu dalam surah At-Taubah ayat 95 dan 96. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu semasa kamu pulang kepada mereka, supaya kamu berpaling daripada mereka. Oleh itu berpalinglah daripada mereka. Sesungguhnya mereka itu kotor dan tempat mereka adalah neraka Jahanam sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Mereka bersumpah kepadamu supaya kamu redha kepada mereka. Oleh itu sekiranya kamu redha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak redha kepada kaum yang fasik. Okey, ayat ni Allah nak beritahu apa? Kalau engkau redha, kalau Nabi ni redha kepada orang ramai, dan orang ramai redha kepada Nabi, tapi Allah tak redha kepada Nabi. Redha Nabi kepada orang ramai dan redha orang ramai kepada Nabi, semua sia-sia.
Tak ada nilai satu sen pun. Allah nak beritahu amaran. Walaupun Nabi tak mungkin reda pada manusia sehingga Allah benci, tak mungkin. Tapi Allah nak beritahu, kalau kamu Nabi sekalipun hidup nak cari reda manusia je, tapi Allah tak reda, semua reda manusia sia-sia. Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut, ketika Muawiyah dilantik sebagai khalifah, maka Aisyah radhiyallahu anha menulis surat kepada Muawiyah sebagai peringatan. Bunyi hadis, manil tamasa ridallah bisakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas, wa manil tamasa ridan nasi bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksud dia, kata Nabi, siapa yang mencari redha Allah walaupun dimarah oleh manusia, tidak disukai oleh manusia, Allah cukup untuknya daripada bantuan manusia. Faham? Kalau dia cari redha Allah walaupun semua orang tak suka, Allah akan cukupkan dia daripada bantuan manusia. Dia tak perlu bantuan manusia. Tetapi siapa yang mencari redha manusia sampai Allah murka pada dia, maka Allah serah orang tu kepada manusia. Apa jadi? Kalau Allah lepas tangan, mana celakalah orang tu. Jadi betulkan niat kita hanya nak cari kita sebagai calon ke, sebagai pengundi ke, cari bukan redha manusia. Jangan cari malapetaka. Buat apa-apa nak supaya orang suka malapetaka. Banyak kan kita bekerja, kita berjalan, kita beli rumah, beli kereta, kadang-kadang tujuan supaya orang suka, orang puji, orang kata, habis. Akhirnya kita jadi hamba siapa? Hamba orang. Bila nak solat, cepat aja kan, 2 minit siap nak solat. Tapi bila nak jumpa orang, berapa lama? Bila nak solat, cincai je kan, kain telekung pun yang 2 bulan tak basuh. 2 bulan tak basuh. Contoh. Oh, contoh. Bertenang. Dia bagi contoh je. Contoh. Ya, kadang-kadang simple je, yang berlipat, yang berkeduk nak menghadap Allah. Tapi bila nak menghadap manusia, 3 kali gosok kan, tajam, kalau kena tangan luka tu. Okey, dah cukup. Kita sambung. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa